Alamak. Duduk relax tengok IG, nampak cerita sana sini. Ada yang gaduh suami isteri, mentua menantu iri hati. Banyak isu kontemporari, hala tuju tercari-cari. Alamak. Ayo kita buka minda, hormati antara kita, kupas masalah bersama. Ayo kita. Alamak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, para penonton yang dikasihi Allah SWT sekalian. Selamat datang ke episod yang pertama The Alamak Stories. Jadi The Alamak Stories ni adalah satu rancangan terbitan Pergas TV Original yang kita bertujuan untuk menyedarkan ataupun memberi kesedaran kepada masyarakat tentang isu-isu ataupun problem-problem ataupun perkara semasa yang terjadi dengan masyarakat kita. Pada masa yang sama juga, ini adalah untuk kita sama-sama memberi panduan dan bimbingan kepada masyarakat kita juga. Dan ketiga adalah untuk kita sama-sama membantu, dengan kebersamaan kita semua, membantu untuk bukan saja mungkin tidak menyelesaikan masalah, tetapi sama-sama kita adopt sikap proaktif dan juga sikap yang objektif dalam menangani isu semasa. Jadi bersama saya, Ustazah Zahra, adalah kedua-dua ustazah kita, Ustazah Kalsum Isa dan Ustazah Nadia Hanim. Dan insyaAllah, The Alamak Stories ini akan berlangsung setiap bulan. Dan untuk tahu lebih lanjut, ikutilah perkembangan kita. Okey, jadi sebelum saya masuk cerita saya ni, mungkin ceritanya agak hangat sedikit, Ustazah. Dah ready Ustazah? Okey, jadi kisah ini berkisar tentang dua pasangan suami isteri. Okey, dua pasangan suami isteri ni a young couple lah, hadirin hadirat sekalian, a young couple di mana mereka baru dikurniakan cahaya mata anak perempuan. Jadi biasalah waktu dapat cahaya mata ada yang datang menziarah dan sebagainya. Jadi satu ketika ini seorang ibu, ataupun antara ibu mereka lah datang menziarahi mereka. Dan mencadangkan, pertama kali dia mencadangkan untuk menyunatkan ataupun melakukan sunat khitan kepada anak perempuan tersebut. Jadi mereka masih lagi tak nak lakukanlah kerana masih baru dilahirkan dan sebagainya. Tetapi apabila dapat tahu yang mereka belum lagi menyunatkan anak perempuan mereka, ibu tersebut daripada memberi cadangan, beliau mendesak. Berkata, kalau tak sunatkan nanti, mungkin boleh datangkan kepada benda-benda yang lebih bahaya ataupun boleh jatuh kepada hukum haram dan sebagainya kan. Jadi sepasang suami isteri itu pun tiba-tiba terperanjatlah. Kenapa jadi macam gini Ingatnya benda ni boleh cus. Dan mereka pun buat kajian dan sebagainya, dan mereka pula melihat post-post di laman sosial yang mengatakan bahawasanya rupanya sunat wanita ini adalah satu perkara yang berbahaya ataupun tidak berperi kemanusiaan. Jadi soalan saya pada Ustazah pernah tak dikongsikan cerita-cerita seperti ini ataupun ada yang menanya mengenai cerita sebegini? Ustazah silakan. Ni confirm memang based on true story. Based on true Jadi story. memang alamak story ni semua dia alamak. Ni kisah betul ke, kisah benar ke, kisah hoax, semuanya adalah kisah benar. Jadi memang adanya tajuk ini berdasarkan dengan soalan-soalan yang kami terima dari masyarakat umum. Jadi kalau Ustazah Zahra tanya, ada tak orang tanya tentang ataupun berikan soalan seperti yang kisah tadi itu, jawapannya adalah ramai. Jadi over the years memang ramai tanya soalan yang sama. Dia punya senario dia pun mak suruh
mak mertua suruh yang seperti itu. Kemudian pasangannya tu biasanya pasangan yang baru, ada cahaya mata yang masih kecil. Jadi untuk menjawab soalan Ustazah Zahra, memang ianya berlaku, is a true story, dan of course yang mereka tanyakan adalah para asatizah, para ustazah kepada kami, dan ustazah, mak saya suruh saya sunatkan baby saya. Lepas tu saya dapat tahu pula ada kawan-kawan yang lain ada yang kata jangan sunatkan sebab bahaya. Tapi mak saya kata pula ianya hukumnya wajib. Mak dia kata wajib. Ini true story, bukan saya buat-buat. Dia kata wajib. Jadi sekarang saya dah bingung ni. Ada kata bahaya, ada kata wajib. Sekarang saya nak dengar, nak tanya ustazah. Jadi apa yang ustazah sampaikan kepada saya rasa nanti saya akan fikirkan berpandukan apa jawapan ustazah itu. Jadi sebagai seorang ustazah, kita tak boleh kata tak boleh, maksudnya tu biarkan mereka tanpa jawapan. Jadi di sini sebagai seorang ustazah, dan saya percaya para asatizah yang lain juga mempunyai pemahaman yang sama, bahawa sunat untuk laki-laki, baik laki-laki ataupun untuk perempuan, memang ada dalam agama. Okey. Jadi maksudnya tu full stopnya seperti itu. Tapi ustazah, of course tak banyak tapi saya dengar gini, tapi saya dengar gitu. Okey, perkara tapi ni bukan sesuatu yang buruk. Ianya bagus untuk kita cari tahu. Jadi di sini kalau kita banyak tapi, sila cari tahu. Tapi saya dengar kawan saya, dia kata membahayakan, diorang buat survey dan segalanya. Ya, silakan nak ambil tahu, silakan. Tapi jangan ambil tahu satu pihak saja. Tak adil lah, maksudnya tak kembang lah ilmu itu. Kalau kita lihat pada satu sudut saja. Sila kembangkan ilmunya dengan cari tahu dari berbagai sudut. Jadi ada sudut yang pertama, okey, dah dengarkan, kita ada tapi, cari lagi satu. Kemudian setelah kita yakin, kerana untuk kita melakukan sesuatu, itu perlu ada keyakinan. Kalau kita yakin, barulah kita lakukan. Jadi di sini saya sebutkan, ianya bukan wajib. Itu confirm. Kalau khitan wanita, perempuan anak perempuan lah. Khitan anak perempuan, bukan wanita dah dewasa. Ini untuk budak kecil, bayi kecil. Dianya bukan wajib. Jadi kalau kata mak saya kata wajib, okey, ini saya perlu betulkanlah persepsinya. Ianya bukan wajib. Tapi ianya adalah suatu kebaikan, suatu perkara yang memang dianjurkan dalam agama kita. Jadi itu kalau hukum saya dah berikan, full stop. Kalau ada tapi, sila cari tahu, belajar, yakinkan diri, dah yakin, buat pilihan sendiri. Saya tak boleh buat pilihan untuk anda. Itu anak anda. Mak saya kata gini. Maknya pun pandai-pandai lah ya. Ni nanti kita masuk bab tu. Ini belum lagi masuk bahagian hubungan antara mak anak. Itu belum lagi masuk. So saya sebutkan tadi. Kalau maknya kata wajib, beritahu maknya, saya dah cakap dengan ustazah kata tak wajib. Bolehlah nak cakap, Ustazah Nadia pun boleh nak cakap, Ustazah Kalsum sebagai contoh. Ustazah Kalsum dah tulis artikel sepanjangnya. Ustazah Kalsum kata dekat berita harian, boleh quote Ustazah Kalsum. Kita tak menjadi masalah kerana kita tahu. Bila kita tahu, kita pun lakukan, kita pun sampaikan dengan keyakinan juga. Jadi terserah mereka, terserah anda, saudara saya cakap, terserah anda buat pilihan sendiri setelah yakin, setelah ada ilmu. Di sini kena ada usahalah sampai hatinya yakin, kemudian istikharahkan, kemudian teruskan. Bismillah. Dah itu je lah saya nak sampaikan. Jadi memang true story lah. Jadi dia dia tak terlalu alamak sangat sebenarnya. Walaupun memang ceritanya mungkin buat ramai macam wah satu isu yang besar. Ianya tak besar. Ia berbalik kepada pilihan kita. Tapi kalau isunya hukum, jadi ustazah hukumnya apa? Tanya ustazah, tanya ustaz. Kita masih tetap mengatakan bahawa ianya ada dalam agama. Wallahu a'lam. Jadi mungkin alamaknya tu waktu antara ibu dengan anak tu waktu berdepan tu baru alamak dekat situ Bagaimana pula Ustazah Kalsum? Bismillahirrahmanirrahim. Pada pengalaman saya lah, kalau Ustazah dah sebut cerita tu banyak
dalam masyarakat. Memanglah banyak. Kenapa? Kerana ia satu adat yang sudah lama kita lakukan. Dan Singapura termasuk negara yang diamalkan sunat tu oleh practitioner lah, oleh doktor yang bertauliah kan. Seperti saya kasih contoh lah, kita cakap terus terang lebih mudah. Kalau saya tu saya bawa anak saya ke Dr. Balkis dia kerana berdekatan, dan ada banyak doktor-doktor Melayu Islam kita yang juga ada klinik-klinik di luar, mereka pun melakukannya, dan mereka tu kita kata perkara ni biasa untuk kita lakukan. Dan jika mereka tu tanya, kadang-kadang dah terlupa nak sunatkan anak, tu alamat dia datang juga. Dia dah terlupa nak sunatkan anak dia dah besar. So dia tanya kita macam mana? Kita tak ada sunatkan budak perempuan dah besar-besar. Kita sunatkan waktu bayi je. Bayi pun waktu kalaulah tempat kemaluan dia tu, tempat kulupnya tu belum cukup besar ataupun sempurna, kita tak boleh lakukan juga. Macam anak saya kasih contoh, 2 kali saya datang ke Dr. Balkis tu, Dr. Balkis tengok dululah boleh ke tidak. So itu kan menandakan maknanya doktor yang profesional, bukan sembarangan. Dia nak kena tengok boleh ke tak boleh buat. Ustazah, lepas tu saya datang 2 kali lah. Kali kedua dia bilang lambat sikit lah, tengok dalam sebulan lagi baru datang. Mungkin belum boleh cukup untuk dia nak apa tu, nak sunatkan. Jadi dibuat pemeriksaan dulu. Ya betul, pemeriksaan dulu. Amalan tu sendiri. Betul. Jadi bukan main datang aja, main potong aja. Kemudian nak tengoklah cukup ke tidak. Kalau terlalu kecil, tak semestinya bayi yang besar badan, benda tu boleh dipotong secara segera. Dia depends on tempat yang kita nak potong tadi itulah. Jadi memang amalan biasalah orang-orang kita buat. Kemudian kerana kita tu di Singapura kita percaya kepada doktor tersebut, maka merasa tenanglah ibu-ibu ni nak buat kan. Tapi kadang-kadang diorang dah lupa nak buat. Tu yang saya sebut tadi. Anak dah besar macam mana Ustazah? Anda boleh nak sunat lagi? Saya bilang tak payah. Kenapa kita cakap tak payah? Pasal benda tadi yang berbalik, hukumnya bukanlah satu benda yang wajib. Kan kita pun tahu bukan satu benda yang wajib. Dan juga yang masuk Islam dah dewasa, macam mana nak kena sunat ke tak? Macam mana? Ustazah takkan yang besar-besar pergi dah convert datang nak sunat dah dewasa macam itu, pun kita cakap tak payah. Ya, yang lelaki je kita galakkan kerana bersih fitrah. Dan juga kalau dari segi hukum pun disebutkan khitan tu sebagai satu fitrah manusia, dibersihkan sedaya upaya mengikut garis pandu. Jadi dekat Singapura waktu saya buat kajian saya, tesis saya punya master, kerana saya meneliti isu-isu wanita. Jadi saya berhadapan dengan isu yang ini. Waktu saya menulis dekat BH tu, itu menerusi pengalaman waktu saya tulis master tesis saya. Kerana saya berjumpa dengan amalan-amalan dekat Afrika tu, yang mereka tu merosakkan alat kemaluan wanita tu kerana sebab-sebab masyarakat diorang tu. Jadi tak nak anak-anak mereka misalnya rosak nanti. Jadi dia rosakkan dulu benda tu. Jadi ada yang jahit kat situ, kemaluan dia jahit, ada. Jadi boleh rujuk dekat internet, dekat mana kan, untuk amalan-amalan yang salah ni. Jadi kadang-kadang Ustazah, bila diorang ni nak sunat, maknanya suruh, kadang diorang pergi bacaan kan, diorang baca semua ni. Nanti dia cakap pasal benda tu cakap sunat juga kan. Cuma harus kita bezakan lah sunat yang dekat situ yang dia amalkan dengan sunat yang kita amalkan dalam negara membangun macam ini. Beza sangat kan Ustazah? Lah. Negara yang membangun, negara yang punya kepakaran, bukan sembarangan. So kita harus menilai berdasarkan konteks semasa kita lah. Negara tak boleh sama kan. Waktu kita buat kajian, apa-apa kajian pun, kalau kita nak bandingkan, ini kalau kita buat tesis master kita ataupun tesis apa pun, guru kita tu akan selalu perbandingan negara dengan negara dalam menentukan kualiti ataupun kuantiti kita nak buat penyelidikan berdasarkan pada negara mana kita ikut. Betul, setuju sangat. Kita tak boleh ikut negara yang ke belakang lah kan. Kita mesti nak tengok negara yang membangun, macam mana mereka lakukan. Takkan kita ikut ke belakang pula. Ini dalam agama kita pun uruf kan, kena ikut pada uruf. Uruf, ikut semasa kan. Betul. Takkan kita nak kena follow negara third world country punya cara amalan mereka dan hukum. Betul, dan hukum akan ni bukan terus haram, halal, bukan terus yang seperti itu. Kan? Ya, jadi ini yang saya sebutkan tadi, perlu
kembangkan ilmu, Ya, perlu kembangkan correct, ilmu. Dia correct. bukan tengok satu sudut je terus confirm haram. Seperti itu, tidak. Dia perlu lihat dari berbagai sudut, bukan dari sudut agama saja, dari sudut sosialnya juga dan sebagainya. Dan macam Ustazah Kasum Tek katalah, dia kena senang kata ya Ustazah, jangan sibuk-sibuk pasal negara orang lain, tengok betul. konteks kita Betul, dulu. betul. Kita nak perbandingan ni sangat bahaya kalau kita tak tahu caranya. Lagi-lagi kalau kita sebut tentang hukum hakam, kemudian kita nak membandingkan dengan negara lain. Jadi ini Ataupun bahaya. over generalization tak boleh juga. Jadi ini maksudnya kita satu benda kita samakan semua. Betul. Tak boleh. Jadi yang penting perlu ada ilmunya. Betul Ustazah? Ya, betul. Betul. Dan juga dalam isu macam gini, nanti kita kena bincangkan bagaimana orang-orang muda nak menangani isu macam gini dengan mereka-mereka ibu bapa kita. Bila kita bincang daripada awal, kan sudah menentukan bahawa ia bukan satu kewajipan, kan. Jadi terpulang isu khilaf ni pasal masuk balik pada ilmu, kan. Isu khilaf ni tak ada satu orang pun yang boleh menentukan hak kita untuk memilih mana. Kan terpulanglah pada diri masing-masing untuk memilihnya. Macam isu khilaf derma organ aja. Kan? Even negara pun tidak boleh mewajibkan. Jadi Kan? it's safe to say that sunat di Singapura tak boleh dikoinkan pada benda yang di luar negara. Mungkin Correct. praktisnya berbeza. Betul. Jadi kalau praktisnya berbeza, hukum dia pun berbeza jugalah. Ya, betul. Jadi pertama sekali kita kena cari ilmu, Ya. tanya pada pakar. Betul. Pada masa yang sama buat riset sendiri dan juga jadi objektif dan jadi adil lah dalam menuntut ilmu. Ya. Kita dengar dua-dua pihak dan sebagainya. Dan interesting Ustazah katakan mengenai fatwa dan juga sebagainya, kan. Mungkin ada yang tertanya, bagaimana kalau fatwa di luar negara? Ini fatwa dia bukan macam something from Google. Jadi fatwa di luar negara, for example Mesir, ada fatwa mengatakan amalan sunat anak perempuan ini haram. Jadi bolehkah kita ikut fatwa Mesir dan bagaimana kita nak hadapi perkara ini? Faham. Itu yang kalau Ustazah Nadia ada jumpa murid-murid tu yang tanya, mereka kalau Google ni benda, mereka dia terperanjat pula. Ni pula cakap haram, kan. Kita bila tengok waktu mufti tu menerangkan, dia menerangkan based on negara dia. Kerana dia bilang ada haram tu li zatihi, ada haram li ghairihi. Ada haram kerana zat tu sendiri haram. Adapun sunat ni, kalau pada hakikatnya tadi kita sebut ada hadis yang sebut tentang ini satu kehormatan untuk perempuan. Kemudian Nabi sebut kepada yang tukang sunat tu ada garis pandu, jangan potong banyak-banyak. Maknanya dia mesti nak ingat sentiasa dia tukang sunat, dia kena potong sikit saja. Kerana kalau potong banyak dia boleh memudaratkan. Nabi dah mention tu semua. Betul tak Dia dah mention tu semua. Jadi ada orang yang nak bila dia tengok macam gini dia jadi tak macam mana ni macam ini aku nak jawab mak aku, lepas tu kawan-kawan cakap haram, kau tengok ni orang fatwa ni orang hantar kat kita ni dah haram ni. So dia cakap hitan ni kalau berdasarkan kepada pendapat hadis-hadis yang lain yang menerangkan satu kemuliaan, kemudian Nabi suruh hitankan anak, tapi jangan mestilah tukang potong tu mengetahui betul-betul tempat yang dia nak potong, kan, bermakna ahli dalam bidang tersebut, bermakna perkara tersebut kalaulah pada asalnya adalah benda baik. Ustaz sebut kan ada dalam agama, kan, benda tu adalah benda baik. Cuma kalaulah mufti tu sebut dia bercakap on behalf Darul Ifta dekat Mesir, dia bilang kalaulah kerana mereka tu tidak mereka tu merasakan orang yang memotong tu kalau kerana orang yang memotong tu boleh memudaratkan bayi tersebut, maka mereka mengambil keputusan untuk pada Darul Ifta tu mengharamkan perbuatan tersebut kerana dia mengkedepankan maslahah ammah, kan. Kerana itu sebabkan tu Ustazah, kalau kita nak cakap pasal negara orang, kita kena pergi sana. Kadang-kadang ada orang susah-susah, diorang pun tak boleh pergi doktor untuk buat. Yang ni kan Ustazah yang Darul Ifta kan, yang di Mesir. Mungkin mereka Google yang di Mesir fatwa
Kemudian orang kasih apa tu reason tapi itu mufti juga apa yang buat hukum. Sedangkan dia pun cakap, dia pun mengaku itu untuk jadi, negara dia. Ya, betul. Jadi di sini saya pernah waktu saya di Mesir dulu, isu ni pun pernah keluar sebab kita belajar. Saya rasa waktu tu bahagian syariah ke apa. Kemudian ada pelajar tanya kepada guru, profesor kita, saya tak ingat nama profesor kami tu. Dia tanya, kenapa macam benda perkara yang dah tertentu sunat tapi kemudian negara digunakan negara boleh haramkan padahal ianya sunat. Dan guru kami, syekh kami, mereka terangkan seperti ini, katanya kita mesti tahu proses untuk keluarkan fatwa bukan ikut sedap hati. Saya suka sampaikan keluar fatwa bukan ikut angin. Bukan angin pergi ke barat macam itu, bukan. Proses fatwa tu namanya proses. Jadi kalau Darul Ifta itu memang tempat keluarnya fatwa. Mereka ada jawatan kuasa fatwa dan orang yang mengeluarkan fatwa itu adalah orang yang berilmu. Dan kemudian akhirnya mereka ambil tindakan mengatakan bahawa ianya haram kerana mereka dah buat kajian. Dan di sana yang Syekh ni kata, apa yang mereka dapati bahawa pada asalnya mereka tak haramkan. Pada asalnya mereka ingatkan. Mereka ingatkan bahawa jangan potong melampau. Itu namanya itu haram. Melampau sangat. Cara yang seperti cara orang-orang Afrika yang mereka jahit tempat itu ataupun potong secara melampau. Itu memang tak ada dalam Islam. Itu bukan Islam, itu cara adat mereka sendiri. Dan mereka ingatkan tapi tak dengar kata. Jadi bila tak dengar kata, masih lagi ramai anak-anak kecil meninggal dunia kerana itu. Jadi ini statistiknya betul, confirm. Memang statistiknya anak perempuan meninggal dunia sebab mereka potong secara melampau. Ini bukan sunat lagi, bukan namanya sunat tau. Ini namanya mendera ataupun menzalimi. Bukan sunat, kita tak namakan sunat pun. Namanya menzalimi. Jadi bila dah sampaikan dan penduduk mereka kan ramai, banyak pendalaman. Jadi susah untuk sampaikan. Akhirnya mereka kena ambil pendekatan yang haramkan habis. Seperti itu aja. Hatta dah haramkan pun masih ada orang lakukan, apalagi kalau tak dikeluarkan hukum seperti itu. Tapi ini di Mesir seperti mana Ustazah Qasim kata. Jadi maslahah Ya, betul. Maslahah ammah tu pentinglah. Kalau tidak dapat capai matlamat, fatwa tu kalau tidak capai matlamat, akan datang pun mungkin akan berubah juga. Fatwa tu dia boleh berubah lah mengikut konteks semasa. Kan, dia bukan satu benda yang tetap. Kan, kalau benda tetap yang dah ada ke dalam Quran, buat apa nak buat fatwa lagi. Kan, oleh itu kita perlu lihat dalam konteks negara kita, tengok macam mana. Kalau kita nak ikut juga terpulang, kalau tak nak pun dia adalah keputusan masing-masing. Jangan bila kita dah ambil keputusan, dah dengar kan perbincangan semua, kalau tanya ustaz ke ustazahnya, kita ambil keputusan sendirilah. Jadi risikonya ke apa ke, kita perlu jaga. Jadi kalau kita pergi kepada doktor yang bertauliah, insya-Allah dapat dikawal benda-benda yang tidak diingini lah. Wallahu alam. Saya rasa sampai situ dululah. Jadi fatwa di Mesir yang mengatakan haram, kita kena tahulah sebenarnya hukum asalnya diperbolehkan. Tetapi diingatkan supaya di execute ataupun diamalkan dengan keselamatan yang harus adalah. Jangan sampai menzalimi, jangan sampai memudaratkan. Tetapi mungkin kerana keadaan di situ belum lagi mengizinkan mereka mempunyai alat canggih ataupun banyak lagi perkara-perkara yang tidak diingini berlaku, dengan itu dikatakan haram. Jadi perbuatan sunat itu sendiri bukan haram, tetapi kerana benda lain dia haram diraih. Dia haram kerana perkara lain yang terjadi. Jadi untuk kita prevent ataupun kita elakkan daripada perkara ni berlangsungan mudaratnya, jadi dijadikan haram perkara itu. Macam haram benda lain tu. Misalnya kalau kita makan satu, saya tak ada kencing manis, saya makan okey. Bagi orang lain yang walaupun benda tu halal, dia makan tak okey bagi diri dia. Malah haram bagi dia kalau dia nak makan. Perkara tersebut yang boleh memudaratkan dia, kan? Maknanya benda lain. Asal makanan tu kalau dia halal, memang halal bagi semua orang. Betul? Tapi halal tak untuk dimakan, baik tak untuk dimakan untuk semua orang?
tidak boleh lah mengikut kesihatan masing-masing kan. Macam gitu kalau benda-benda yang Jadi dia ikut sampingan. konteks lah, ikut Sampingan. situasi, yes. Betul. Kan kalau dipotong banyak, tempat tu akan luka lah. Betul. Kan luka dan boleh kalau misalnya kadang-kadang doktor nak cari pun susah nanti obat tempat lain kita nak kena beli. Kalau kat Mesir tu, kalau siapa yang pernah tinggal kat sana, obat tempat lain, doktor tempat lain, sementara nak pergi beli obat dengan duit tak ada apa semua, boleh mudarat budak tu. Ikut konteks negara masing-masing lah. Jangan kita dengar ulama yang dalam negara masing-masing cakap apa, pertimbangkan dan buat, insya-Allah kalau kita rasa ada keberkatan dalam kita mengikut amalan tersebut, silakanlah. Jadi kalau kita dah research, kita mungkin dah faham, tetapi mungkin sebahagian anggota masyarakat kita ataupun mungkin anggota keluarga kita sendiri yang go against dibolehkan perkara ini. Jadi bagaimana kita hadapi perkara itu tanpa kita menyakiti hati siapa-siapa? Bagaimana kita dengan penuh hemah mendekati perkara ini? Go against sebab dia tak nak sunatkan anak dia, atau go against sebab dia nak sunatkan? Mungkin kalau macam sebahagian dah faham, dah ada asas dalam agama, jadi mungkin dia nak sunatkan anaknya, tetapi ramai kata jangan, perkara ini memudaratkan, menzalimi anak sendiri. Anak sendiri tak cakap apa-apa nak sunat ke tidak. Jadi bagaimana kita nak penuh hemah lah mendekati. Mungkin kita tak dapat selesaikan masalah itu, tapi bagaimana kita nak approach this matter dengan penuh wisdom. Ustazah macam mana? Ya. Kita kasih perumpamaan mudah lah. Misalnya kadang-kadang orang tanya kita ada adat yang lama ni macam tutup cermin semua bila meninggal kan. Tak ada pun dalam agama kan. Tapi dia adalah satu adat. Tapi kadang-kadang bila kita dah datang rumah orang tua-tua ni, dia boleh-boleh nak suruh tutup. Tutup sajalah kan, kerana nanti orang tak sedap, tu pun rumah dia. Cuma kita punya pendidikan adalah ada adat yang seperti macam ni, kita nak kena tangani dengan baiklah. Kalau ada adat yang seperti macam gini, tak ada pun nas dalam agama yang menyuruh ataupun tidak. Sedangkan sunat ni adalah daripada agama, tadi kita pun dah sebut, ada dalam agama yang diterangkan. Kita cakap dengan baik-baik, kita mahu ataupun kita tidak mahu. Kita terangkan ilmu penting. Mungkin ada ibu-ibu yang ada dekat sini yang mendengar kan, berikan kelonggaran kepada anak-anak untuk diorang buat keputusan masing-masing kan, kerana kedua-duanya ada dalil, kedua-duanya ada sumber kan. Jadi macam yang saya cakap tadi, cermin nanti lama-lama dia tutup kan, dia tutup cermin, meninggal kan, akan datang mungkin generasi yang akan datang merasakan tidak perlu kan. Tapi perlu makan masa lah untuk mendidik generasi akan datang untuk berfikiran lebih objektif. Ada sumber tak bila kita nak buat ni kan? Kemudian akan datang mungkin akan terbiasa, lama-lama dah tak ada tutup lagi lah. Mungkin tapi perlu ada penghormatan lah kepada mungkin sahibul bait, orang yang punya rumah kan, mungkin nenek ataupun datuknya yang budak baby ni, kita perlu kasih penghormatan lah kepada nenek-neneknya ataupun datuknya yang mahu kan, dengan syarat dilaksanakan dengan baik. Orang yang muda ni pun kalau dah dia tak nak pun, tapi kerana agama pun ada cakap baik juga untuk dia lakukan, compromise pun boleh lah, tak jadi masalah kan, untuk dia nak dengar mak dia mencakap ataupun mak nak dengar pendapat anak, itu sangat-sangat baik lah. Compromise lah, cari middle ground lah Ustazah kan, kerana kedua-duanya boleh dilakukan. Kedua-dua boleh dilakukan. Cuma kita nak cakap mana yang lebih baik tu, tidak ada kajian yang lebih banyak kan untuk menilai mana yang lebih baik. Tapi bila Nabi sebutkan begitu, mungkinlah ada kelebihan yang boleh kita dapat lah daripada amalan tersebut. Wallahu alam. Nak sambung? Saya nampak macam, saya kan suka buat macam mind mapping gitu Ustazah. Sumber dia saya nak pecah-pecahkan. Pecah-pecah. Pecahkan boleh Pecah je lah. Jangan tak tahu nak sambung je. Jadi saya lihat macam gini, ada dua pihak. Satu pihak empunya anak, maksudnya ibu kepada anak itu atau bapa kepada anak itu, empunya anak. Lagi satu pihak yang maksudnya bukan ibu bapa kepada anak itu, orang-orang di sekeliling mereka. Jadi ada dua pihak. Dan pada pihak yang kedua pula, yang orang di sekeliling mereka, tak kiralah yang dekat ke, mak bapak ke, ahli keluarga ke, orang luar ke, asatiza ke, aktivis ke, ini pihak yang kedua ni. Pihak kedua ni terpecah
kepada 2 kumpulan juga. Okey. Jadi satu kumpulan kata jangan lakukan. Dan satu kumpulan kata tak apa, lakukan, yang seperti itu. Jadi bermakna yang empunya anak ni dia akan berhadapan dengan 2 kumpulan dari pihak yang di situ. Sekarang yang buat keputusan siapa? Empunya anak kan? Yes. Dia yang buat keputusan. Betul. Berarti macam mana nak buat keputusan adalah dia mendengarkan. Mendengarkan dengan mencari tahu, mencari ilmu, buat kajian sendiri. Baca pun jangan baca Google aja. Tanya kepada yang pakarnya. Tanya kepada asatiza. Dan tanya kepada pakar yang melakukan, iaitu doktor. Di Singapura ni, saya tak cakap bidan kerana di Singapura ni rasanya yang melakukan doktor kan Ustazah? Ya. Boleh betulkan saya kalau saya salah, doktor. Saya sendiri, kalau orang tanya Ustazah hantar anak dekat bidan ke doktor, saya akan ambil doktor. Kerana dalam konteks kita sekarang ini, yang pakar adalah doktor. Sebab dah regulated tau dekat situ. Macam doktor tak boleh sembarangan. Tak boleh sembarangan, maksudnya mereka kena ikut prosedur. Kalau bidan pun dah regulated juga. Bidan tu ada sertifikat. Saya ada sertifikat daripada negara. Sertifikat saya cakap ni boleh sunat. Itu pun kita boleh anggap sebagai sesuatu yang official. Kalau konteks kita tengok konteks kita, jangan cakap tapi Ustazah dekat Malaysia, tapi Ustazah kat Indonesia. Saya tak nak dengar dekat Malaysia ke, kat Indonesia ke, kat Mesir. Di Singapura. Tanya pakar. Kalau nak yakinkan diri, tanya pakar, tanya mereka. Kalau ianya kalau nak yakinkan lagi diri, tanya macam mana prosedurnya, selamat atau tidak dan seperti itu. Jadi daripada 2 kumpulan ini, satu kata jangan, satu kata silakan kerana di Singapura adalah selamat. Yang kata jangan kerana ada kisah-kisah ataupun ada fatwa dari negara lain kata tak selamat, yang seperti itu. Jadi kita cari tahu, kemudian jangan tinggalkan lagi satu kumpulan, dua-dua cari tahu. Kemudian akhirnya yang buat keputusan adalah empunya anak. Tapi Ustazah nanti mak saya dah cakap wajib. Nah, di sini itulah yang kita perlu cari tahu, kemudian kena yakin, kemudian bismillah. Dan pada waktu yang sama saya nak sedapkan hati mak saya. Saya nak sedapkan hati mak saya tak nak apa orang panggil kalau derhaka. Ya, saya jarang guna perkataan tu. Derhaka, saya tak nak saya derhaka. Masukkan puzzle-nya lah. Terima kasih Ustaz. Derhaka kepada ibu saya. Jadi di sini perlukan apa tau? Perlukan kita panggil kebijaksanaan. Mesti pandai, mesti kreatif. Saya ada kisah betul juga. Saya macam every time kena buat disclaimer. Ni kisah betul. Ada orang datang kepada saya, dia kata gini, Ustazah, saya ada mak saya suruh saya sunatkan anak perempuan saya. Kemudian saya kata okey, dia mati-matian lah. Kata ni wajib tau, kalau kau tak sunatkan bermakna anak kau bukan Islam. Dia cakap gitulah. Maksudnya tu ni, jadi di sini saya kata okey, saya nak betulkan pemahaman ibunya. Ibunya tak ada cakap macam gitu. Jadi para ibu-ibu kepada ibu-ibu muda, para ibu-ibu kepada ibu-ibu muda yang ada anak-anak muda, ada anak kecil, jangan terlalu ini menunjukkan kita tak ada ilmu juga. Jangan terlalu kemudian ekstrim sangat mengatakan ianya wajib, kalau tak lakukan berdosa, kalau tak lakukan nanti anak tak Islam. Nah, yang ini pun buat yang ibu-ibu muda jadi takut. Sebab itu ada mereka jadi kita sebutkan turn off. Macam sampai kenapa Islam macam gitu, sampai jadi wajib. Aku tak nak sunatkan anak aku, sudahlah. Tapi sampai wajib-wajib, sampai tak jadi Islam lah, sampai tak ikut Islam lah macam gitu. Jadi diorang bila turn off, diorang terus rasa macam Islam ni susah macam gitu. Padahal Islam tak macam gitu. Jadi yang satu pihak pun kena, yang pihak luar ni pun jangan terlalu ekstrim sangat dari situ. Kemudian bila kita dah yang orang ni kata, jadi mak saya cakap macam gitu. Saya kata okey mak, saya pun sunatkan lah. Dia kasihlah nombor doktor. Saya rasa Dr. Bakis juga lah waktu tu. Kasih doktor. Tapi saya terlupa sebab saya kerja. Saya terlupa nak ni. Kemudian bila saya teringat anak saya dah 5 tahun. So waktu anak saya dah 5 tahun, terus macam mak saya tanya lagi, engkau dah sunatkan anak kau tak? Ustazah, boleh tak saya bohong? Saya kata saya tak boleh cakap boleh bohong ke tidak. Saya ustazah, saya tak boleh sembarangan kasih jawapan tak apa bohong sunat. Tak ada bohong sunat.
Itu bohong sunat. Kita bukan panggil bohong sunat. Itu maksudnya mendamaikan tu lain cerita. Tapi bukan bohong sunat. Tak ada yang namanya bohong sunat. Sebab kalau sunat tu maksudnya kita kaitkan dengan Rasulullah SAW. Kalau kita cakap bohong sunat bermakna kita kaitkan bohong tu dengan Rasul. Padahal Rasulullah SAW tak pernah bohong. Jadi saya cakap, nah di sini kena ada kebijaksanaan lah. Jadi cara macam mana untuk beritahu kepada ibunya. Ustazah, kalau saya cuma cakap, saya cakap macam gini, Ustazah, saya tak bohong. Tapi saya cakap, mak saya kata, dah sunat ke belum? Alhamdulillah, okey. Saya kata, just leave it as it is lah. Dia cakap, Alhamdulillah, kemudian tak perlu cerita panjang-panjang. Jadi pada waktu itu, mak dia sedap hati. Pada waktu sama, dia pun tak payah nak gaduh dengan mak dia. Dia cakap, just cakap Alhamdulillah gitu. Jadi, tapi dalam Alhamdulillah itu bukan menunjukkan bahawa dia tak sunatkan anak dia ataupun dia sunatkan anaknya, tapi Alhamdulillah apa-apa pun yang berlaku seperti itu. Jadi di sini dari sudut kebijaksanaan untuk berbicara itu perlu ada seninya. Perlu ada seninya, sangat ada seninya. Ada kreativiti dan perlu apa ya Ustazah? Kasih word. Kita kena strategize. Cuma pada saya ini pengkongsian kita kan adalah untuk mendidik masyarakat kan. Jadi untuk nak bohong ke ataupun tak ke, nak fikir-fikir, kadang-kadang orang-orang muda ni dia tak ada masa dia nak fikir pusing-pusing kan. Kita pun kadang-kadang cakap terus terang saja kan. Kadang-kadang realitinya kadang susah lah untuk nak jawab, nak jawab orang tua-tua ni sebut adalah susah. Tapi kita berharap positif dengan perkongsian kita pada hari ini, mudah-mudahan kita open minded lah. Bagi mereka yang nak, silakan. Bagi mereka yang tidak pun tidak menjadi masalah kan. Kedua-duanya boleh kita lakukan. Itulah peranan kita mendidik kan. Jadi boleh share dengan ibu bapa yang akan datang, akan jadi parents kan. Boleh share dengan maknya, bapak dia dulu. Ini dapatannya. Kerana asatiza pun bila kita dapat kita pernah melakukan satu perkara, kemudian kita mendapati ada perkara yang lebih baik. Misalnya ada hadis yang baru kita jumpa kan mengatakan demikian. Kita harus menerimalah dengan hadis yang lebih kuat kan. Mungkin dulu mengamalkan hadis yang kurang kuatnya. Sekarang bila bila mengkaji lagi dapat hadis yang lebih kuat. Jadi tidak salah untuk menggunakan pendapat kita yang baru yang kita jumpa. Tidak salah dalam sudut itu, asalkan dia bukan benda yang memang faham asas daripada agama kan. Maknanya kalau dah rukun iman, rukun Islam dah gitu, jangan dapat lagi satu orang cakap ada tambah lagi, tu tak boleh lah kan. Itu dah fix kan. So dalam perkara-perkara perbincangan yang sihat seperti ini, dengar banyak pendapat orang, kemudian buat saja keputusan. Kalau misalnya pihak ibu tidak menerimanya atau bapa tidak menerimanya, tunjuklah video-video perkongsian, penulisan guru-guru asatizah semasa, share dengan orang macam itu. Dalam masa yang sama perlu ada adab lah. Perlu ada adab kerana apa? Kita lama nak duduk dengan ibu bapa mertua kita. Kita tidak mahu ada apa-apa perselisihan hanya tentang perkara yang macam gini. Kan? So sharing kita pada hari ini untuk mempersiapkan baik mother to be, father to be ataupun in-laws, mother-in-law, father-in-law dan mak bapak sendiri pun. Kadang-kadang bukan mertua yang suruh, mak bapak sendiri yang suruh. So bagi kita generasi saya, basically saya sendiri, walaupun saya nak sunatkan anak saya tahu ini hukum-hukum yang ada, saya tahu sendiri, tapi saya tetap mensunatkan anak saya. Saya tetap buat kan, kerana saya menghargai yang pendapat saya yang seperti itu, saya buat dan saya pergi kepada pakar yang saya percayalah, yang memang pengalaman dia dah lama. Dan bila kita tahu dia tu, bila kasih kita pendapat tu, bila dia cakap masih belum boleh ni, kita tahu dia pandai menilai. Bukan sembrono kata orang akan sembrono aja. So perkongsian kita pada hari ini bermatlamat. Pertama, kita dah terangkan tentang hukum kan. Kedua, adab bagaimana menghadapi pelbagai pendapat. Kan? Kalau pendapat tu masih dalam lingkungan khilaf, terpulang pada masing-masing untuk menerima yang mana satu. Kan? Ketiga, tidak mahu memperbesar-besarkan benda-benda khilaf ni tanpa ilmu. Macam saya sebut tadi, tanpa ilmu. Mesti cari ilmu, tanya, kemudian buat keputusan.
Buat keputusan yang bijak kan. Bawa mak tu sekali. Kalau betul-betul mak tu awak nak, mak awak pula tak kasih, bawa mak awak sekali pergi tengok waktu proses tersebut. Ataupun mak tu misalnya nakkan anak tu satisfied dengan proses tu, mungkin boleh bawa dia waktu mungkin saudara mara punya anak mana yang nak sunat, bawa sekali. Dia tengok sendiri kesan dia, apa terjadi kalau budak tu nak sunat. Budak tak nak sunat pun tak apa, tak jadi masalah apa-apa kan. So kadang-kadang proses tengok tu baik juga. Kadang kita sibuk lah ikut sekali kan. Boleh lah tengok ni bakal nak sunatkan anak, dia pun nak tengok sekali doktor boleh tak proses tu. Kadang-kadang itu lebih membuatkan orang rasa secure. Rasa tenang, Rasa tenang. Pasal kalau dia tak ada anak perempuan, belum ada anak perempuan ataupun dia tak ada pengalaman, dia rasa takut lah. Betul. Kan? Pada saya tak takut lah, pasal saya dah nampak sendiri, saya ikut makcik-makcik saya bawa anak diorang dulu semua. So saya pun rasa confident lah. Saya pun ikut lah. Saya pun buat. Saya pun sunatkan anak sebab macam gitulah, macam saya kata, kita perlu ada ilmu ya, lepas tu yakin. Kemudian orang suka tanyalah kalau ustazah sendiri sunatkan anak ke tak, macam gitu. Jadi kita macam jadi bahan ikutan tak gitu apalah, ustazah. saya memang confident dengan apa yang betul. saya pilih. Exactly. Dan kita ingin sampaikan di sini, kita lakukan kan kita confident, kerana kita yakin yang seperti itu. Dan kenapa sekarang ini kalau tanya pendekatan, saja pendekatan ustazah apa? Pendekatan saya dia straightforward, simple aja sebenarnya. Di Singapura ini adalah selamat untuk melakukan hal tersebut. Kerana kita ada pakar yang mampu melakukannya dan memang tidak ada tragedi. Bukan macam negara Mesir, sini tak ada tragedi seperti itu. Jadi kerana disebabkan oleh itu, jadi saya yakin dan saya berjumpa dengan doktor, saya gunakan doktor untuk melakukan sunat itu. Setelah itu, kalau ada orang datang kepada saya, ustazah saya tak nak sunatkan anak, saya akan beritahu sebenarnya sunat gini-gini. Saya tak nak juga, silakan. Begitu aja, simple, silakan. It's like you have your own what do you call that? You have your own opinion. I have my own opinion. And at the end of the day, it's fine. And then one thing about sunat ni, alhamdulillahnya dia tak sampai ke bahagian kalau tak lakukan berdosa, tak sampai ke situ. So masih ada leeways di situ. Kadang-kadang dia cakap gitu, keturunan turun temurun cakap macam itu. Jadi kadang-kadang masa kita harus ubahlah So ubah. Dan tapi kalau kita nak cakap pun, mungkin mereka yang tak pernah pergi negara yang mengeluarkan fatwa tersebut, di hadapan fatwa tu kita harus respect. Itu yang kita perlu ingatkan para hadirin semua yang mendengar. Di hadapan fatwa siapa pun, negara mana pun, kita kena respect anggota majlis fatwa mereka. Begitu juga anggota majlis fatwa kita mesti nak kena respect. Antara kita terima ataupun tidak, penghormatan kepada analisa yang mereka buat perlu kita hormat. Kerana mereka tu memberi fatwa berdasarkan tentang negara mereka, keperluan negara mereka. Fatwa boleh saja berubah. Akan datang mungkin dia kata, kita punya doktor dah ada fakulti yang memang mahir tentang perkara ni, dia boleh berubah. Boleh berubah kalau besok dia tidak tetap seperti itu kan. Kita nak kasih idea apa-apa lah, tapi kalau besok cuma dia boleh berubah. Dia cuma dalam kita meneliti fatwa Mesir tu, dia bilang kerana tidak ada kuliah tip yang kuliah kedoktoran yang mengajar sunat. Ustazah dengan saya ada dengar, saya tunjukkan ustazah semua. So dari segi pemahaman kita, mereka tu membuat kajian, mengeluarkan berdasarkan negara mereka. So kita respect negara orang. Begitu apa yang Malaysia keluarkan, Singapura keluarkan dan negara-negara lain keluarkan. Dan bersebelahan, negara yang bersebelahan dengan mereka pun kadang-kadang kita perlu ambil perhatian juga. Amalan-amalan negara yang kadang-kadang memberi impact yang negatif kepada amalan-amalan tersebut. So mereka pun perlu berjaga-jaga, perlu membersihkan. Ini adalah amalan yang tidak betul, ini bukan Islam. Perlu nak kena cakap amalan ini bukan. Ini bukan. Kita perlu tegas dalam benda tu. Kalau benda yang nak pilihan tu, kita tak boleh tegas kerana dia pilihan ibu bapa masing-masing. Tapi kalau dia cakap ini amalan Islam ni, sunat ni, ini Islam suruh macam ni, itu kita perlu tegas. Islam tak pernah suruh mendera bayi. Tak pernah. Itu pendegaan namanya. Kan? Tapi kalau saya ke Mesir, saya bawa bayi saya misalnya ke Mesir. Jadi Mesir tu tidak membenarkan. Saya kalau nak, saya bawa balik ke negara saya. Bawa budak tu balik ke negara saya. Kita sunatkan kat negara kita kalau kita nak.
Kalau kat sana facilities tidak ada, kita mahu, kita bawa balik ke negara kita. It's very flexible lah. Very flexible. Jangan macam terlalu Alamak sangat peningkan kepala. Alamak ni Dia punya macam keyword mana tadi ni? Ustazah dah kata dah, kena saling menghormati lah, kena kan? hormatkan saling Jadi kalau orang nak buat, dia buat. Misalnya kita cakap pasal konteks Singapura sebab selamat dan segalanya, dia nak buat, biarkan dia buat. Dia tak nak buat, jangan kemudian kita takut-takutkan, kecam. Lepas tu kalau dia buat, jangan momok-momokkan jugalah. Kau buat ni ke anak kau dera anak kau, tu momok-momokkan. It's not happening that way. So kita jangan yang seperti itu juga. Kalau yang kita cakap pasal sunat perempuan ni, yang sunat lelaki pun kadang-kadang orang momokkan kita juga. Bayi buat apa? Sunatkan kan? Masih sekarang, bayi lagi. Kalau saya tanya doktor yang sunatkan anak saya lah, sunatkan anak saya cakap, doktor ada cakapan-cakapan orang lama-lama ni lah, jangan sunatkan waktu kecil, kesian budak ni menangis. Doktor tu tanya saya balik, benda yang membuka minda saya, mana ustazah tahu dia nangis pasal sunat ni? Kan pasal memang budak nangis saja. Kan? Jadi betul juga. Doktor cakap itu, mana ustazah tahu yang dia sakit ni, budak ni sakit pasal tu dia nangis. Dia memang 24 jam nangis budak ni kan. So masuk akal juga. Doktor ni cakap make sense. Jadi saya bilang hari ketiga saya suruh sunatkan. Lebih mudah lah kan. Tapi orang tak nak, orang nak tunggu sampai besar. Ada orang macam gitu. Dia nak tunggu sampai besar pasal anak dia nak menghadapi sunat macam budak lain. Nak pakai kain, batik macam itu. Nak experience kan. Pasal ada orang dia nak macam itu. Pasal apa? Saya ada kes macam itu. Ada yang tanya, dia bilang anak dia ni dia tak nak sunatkan waktu bayi. Pasal waktu dia bayi dulu mak dia dah sunatkan. Kemudian bila kawan dia berbual pasal dia sunat taruh apa? Kain lah kan, ikat atas. Dia tak tahu apa nak cakap. Pasal apa dia tak ada itu experience. So anak dia tak nak sunatkan bayi, dia nak sunatkan besar sikit. Jadi ada experience supaya bila kawan cakap pasal sunat, dia pun ada story. Mak dia cakap dengan saya, kau tak ada kerja lain ke nak cerita pasal sunat ni? Experience. Tapi budak-budak punya dia bapak muda, dia tak nak sunatkan anak dia waktu bayi pasal tak nak jadi macam dia, pasal dia tak ada itu experience. Terpulang lah kan? Ya betul. Terpulang. Ada yang mengatakan macam sebab ustazah kata ya ada pilihan, yang ibu bapa ada pilihan, orang-orang sekalian boleh ada kasih pandangan. Diorang bukan pilihan yang ibu bapa. Tapi anak itu pun ada pilihan. Yang seperti itu. Jadi kalau seperti ini tak boleh cakap di alamak. Sesi alamak. Ini perlukan waktu untuk didialogkan, untuk didiskusikan. Jadi dia tak boleh macam ustazah saya nak dengar sekarang juga, saya nak terangkan 5 minit, susah. Dia perlu proses yang lebih akademik. Yang seperti itu. Jadi kalau dia tanya, jadi ustazah saya dengarkan orang tu kata anak dia tak ada pilihan. Tapi kita fikir untuk anak bayi kecil, memang semua benda mereka tak ada pilihan kan. Maksudnya ada perkara yang kita lakukan kerana kita lebih tahu ianya baik. Macam mana mak bapak tahu ianya baik? Kerana Rasulullah SAW sebutkan yang seperti itu dan kita yakin yang seperti itu. Kemudian bukan kita jadi jadi ustazah ikut aja cakap Rasulullah SAW, kemudian ikut gitu aja. Bukan ikut gitu, ingatkan kita ni selenga ke apa. Kita buat kajian kita sendiri. Saya pun baca juga sebelum saya sunatkan anak saya. Bukan saya kata saya tahu hadis terus saya sunatkan anak. Tak, saya baca. Saya jumpa doktor berkali-kali. Macam ustazah kata, jumpa doktor pun doktor tak terus sunatkan. Diorang check bila boleh sunat, datang balik seperti itu. Waktu anak saya, sebab saya ada anak yang saya bukan saya sunatkan lah, doktor sunatkan. Saya bawa. Ustazah umur berapa hari anak ustazah? Yang lelaki ke perempuan? Laki-laki. Laki-laki hari ketiga. Hari ketiga. Saya hari ke 2 minggu. So maksudnya tu masih belum. Pasal saya operation, jadi saya tak belum balik. Jadi sebelum saya hari ketiga nak balik, hari ketiga tu lah sunat kan. Saya pun masih kecil. Mak saya kata, Kak kalau diorang belum terlungkup senang sikit nak jaga macam gitu. Saya dengar apa mak saya. Kita kena dengar kita punya elderly sebab mereka ada pengalaman and also diorang ada hikmah tau yang kita tak tahu. Pasal takut bila budak dah terbalik nanti sakit lah. Betul. Jadi dia belum tahu. Dia begini lagi mudah. Angin senang kan. Senangkan kita jugalah. Lepas tu saya jumpa doktor, saya tanya. Dan saya tanya, doktor ada tak cara yang paling tak sakit? Doktor kata dia ada macam-macam cara kan ustazah, ada macam cara. Gelang, kemudian ada saya pakai tanya plastik. Sakit dia macam mana? Sakit dia sekejap. Budak-budak diorang belum faham lagi. Diorang rasa sakit. Sama juga kalau sakit diorang jatuh daripada katil, diorang kena cubit. Yang seperti itu.
Tapi saya yakin, saya bukan saja-saja nak teruskan, tapi saya tahu ianya adalah sesuatu yang disunatkan oleh Rasulullah SAW. Ini anak laki-laki dan kemudian ianya satu kemuliaan yang untuk anak perempuan. Maksud saya dah tahu tu, doktor pun kata macam tak ada apa-apa, it's fine. Bukan macam sampai menjejaskan anak itu, dan ianya kerana kebersihan. Dah kalau untuk sunat laki-laki memang dah confirm. And sunat laki-laki bukan saja dalam Islam, is dated before that. Sebab tu kita dapati orang-orang yang bukan Islam pun mereka melakukan hal yang sama. Dan yang perkara ni perlukan diskusi akademik, saya sebutkan tadi, bukan dekat alamat segmen je semua kita boleh tahu, tak boleh, kan diskusikan secara akademik. Dan kemudian tentang anak kecil itu tak terpilihan, tu pun perlu diskusi akademik. Jadi jangan kemudian ini tak boleh diskusi sembarangan tanpa proses yang lebih menyeluruh, dengan ilmu, dengan buku, dengan pandangan-pandangan dan yang seperti itu. Jadi kalau macam tanya kami tak boleh jawab sekaligus yang seperti itu. Tapi yang penting macam saya cakap tu, kita bukan buat saja tak guna word sembrono kita bukan sembarangan. Doktor pun bukan doktor sembrono, doktor garang. Asatiza ikut hadis je. Dia bukan ikut hadis je. Dia macam itulah saya sebutkan, kita pun mengkaji juga. Jadi jangan ingatkan maksudnya tu kita kita pun ada, kita tanya, kita kaji, kita pun ada anak-anak yang kita sunatkan, kemudian kita cari tahu juga dan kita dapat keyakinan kita dari siapa. Yang pertama pastinya dari baginda Nabi Muhammad SAW, kerana segala yang disunatkan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah kebaik. Yang kedua, keyakinan kita kerana kita dah berbuang pakarnya. Yang seperti itu. Lepas tu kemudian diistiharahkan. Saya istiharah kalau saya nak melakukan apa-apa, saya istiharahkan dan hati saya tenang untuk lakukan, saya lakukan. Tapi kalau dia kata, Ustaz saya istiharah, saya hati tak tenang. Ya sudah, yang penting awak yang buat pilihan, bukan saya. Yang penting jangan suruh saya buat pilihan untuk awak. Takkan asatizah kena buat pilihan untuk anda, padahal anda sendiri yang kena bismillah buat pilihan. Lepas dah ada ilmu, lepas dah ada keyakinan. Terima kasih Ustazah, terima kasih Ustazah. Sama-sama. Ustazah Nadia. Begitulah para penonton pembincangan alamat kita pada episod kali ini mengenai alamat mak suruh sunat anak. Jadi yang penting kita bersikap proaktif dalam mencari ilmu, mengkaji dan menghormati antara satu sama lain. Jadi insya-Allah kita akan bertemu pada episod alamat yang seterusnya. Nak tahu topik yang hangat yang akan diperbincangkan? Stay tune dan ikuti perkembangan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.